Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang hormati Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hasan bin Tuan Padang selaku penceramah kita pada malam ini, muslimin muslimat jemaah yang kasih sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama untuk meneruskan program yang ceramah Maulid Rasul kita. Walaupun remaja awal telah berakhir, tapi kita masih lagi boleh kita memperingati sehingga kita berada di alam kubur ini, insyaAllah. Bagaimana Rasulullah adalah ikutan kita dan akhlak kita mesti ikuti, dan juga sunnahnya akan kita turuti, insyaAllah. Mudah-mudahan Rasulullah dapat memberikan syafaat kita di akhirat nanti, insyaAllah. Pada malam ini kita bawakan Ustaz yang tak asing lagi lah, insyaAllah, daripada Terengganu, Ustaz Tuan Syed Tuan Padang. Beliau merupakan selebriti lah di TV, mungkin semua dah kenal. Jadi malam ini Ustaz daripada Terengganu datang ke sini orang jauh semua, Ustaz, insyaAllah. Tapi mereka faham masa Ustaz, insyaAllah. Okay. Jadi untuk tidak menyempatkan masa, saya menyebut mempersilakan Ustaz untuk memberikan ceramah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Musi Surau, para jawatan kuasa dan para jemaah ibu ayah yang dikasihi sekalian. Jemaah Surau Al-Hizbul Islami, Masya Allah, canggih nama surau. Moga-moga semuanya dikurniakan istiqamah untuk sentiasa bersama Al-Hizbul Islami. Jadi mesti sebut, dan saya nak ucap tahniah pada pihak surau apabila tidak terikat dengan 12 Rabiul Awal untuk buat program mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak mengingati Nabi Muhammad ini sepatutnya berapa hari bulan? Berapa hari bulan kita nak mengingat Nabi? Sepanjang hidup kita, hari-hari, tak payah hari bulan. Sebab itulah maksud kalimah syahadah kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bagus pihak surau dia tak terikat dengan tarikh. Dan kita memang kena sentiasa mengingati, menghayati sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni jadi nabi masa umur berapa? 40. Nabi Muhammad wafat masa umur berapa? 63. Maknanya tempoh kenabian tu berapa tahun? 23 tahun. Berapa banyak yang kita tahu 23 tahun? Itulah pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kita ada umur 23 kan? Lebih lagi ada. Anak kita kalau umur 23 tu kita tahu, kita ingat lahir sekolah rendah, menengah, universiti, kerja, kahwin, pak anak sulung. Kita ingat 23 tahun Ustaz, anak sulung ataupun anak ketiga. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 23 tahun ni,
kalau kita letaklah 100% 23 tahun ni, berapa peratus yang kita tahu? Okey. Kita naik kapal terbang. Nak gimana kalau dari Kuala Lumpur ni sejam? Sejam naik kapal terbang gimana? Terengganu. Betul dah tu. Betul dah, Terengganu. Kapal terbang lah masa untuk tidur. Tapi kalau ada orang sebelah sembang panjang, tak tidur-tidur. Sekejap je sampai. Katakanlah terbang sejam, ada sebelah kita ni ada orang bukan Islam. Dia tanya, "Ji, itu nampak orang banyak sambut Maulidur Rasul tu tentang Nabi Muhammad tu. Boleh bagi tahu sikit tentang Nabi Muhammad?" Sejam tu cukup tak masa kita nak cerita? Ada orang sejam tu, Allah Ustaz, saya 10 minit saya boleh beritahu hal Nabi Muhammad. Betul tak tahu, tak ada modal dah. Betul tak? Itulah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad. Ustaz, saya kalau sejam tu tak cukup masa nak cerita tentang Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mana orang tu dia tahu banyak tentang Nabi Muhammad tu. Kalau kita cukup tak cukup sejam? Ayah, you tidur lah. Jangan tanya banyak lah, you tidur Kita beritahu, oh Nabi Muhammad tu begini lahir kat Mekah, lepas tu pergi Madinah, lepas tu dia meninggal lah. You jangan tanya banyak, you tidur lah. Itulah. Kalau kita kata kita sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kata kita nak bersama baginda di hari akhirat nanti, kita kata kita nak syafaat baginda, jadi kita perlu tahu tentang baginda. Untuk kita nak beramal dengan ajaran baginda, untuk kita nak berjuang ajaran baginda, kita kena tahu. Tadi kita kata 23 tahun. Nabi Muhammad ni 23 tahun ni dia ada dua zaman. Satu zaman Mekah, satu zaman Madinah. Zaman Mekah ni zaman tak jadi pemerintah. Zaman Madinah zaman ada kerajaan. Dua zaman. Mekah berapa tahun? Ustaz boleh tak jangan tanya-tanya. Ustaz ceramah dah lah. Okeylah. Ingat kena ingat. Mekah 13 tahun. Madinah 10 tahun. 10 tahun ni lah ekonomi, perang, damai, mesyuarat, takbir negara, undang-undang, jenayah, hubungan antara negara lain, hubungan diplomatik. Ini 10 tahun. Maknanya kalau Nabi Isa alaihissalam, orang Kristian, Jesus Christ, Nabi Isa tak pernah mentadbir negara. Tak sempat nak takbir negara. Nabi Isa kahwin pun tak sempat. Jadi kita Nabi Muhammad lengkap. Kahwin ada, dengan isteri ada, dengan anak ada, kena seksa ada, sakit ada, perang ada, kena halau ada, dakwah ada, perintah negara ada, jumpa orang bukan Islam ada, perang ada, jatuhkan hukuman bunuh pun ada, blacklist nama, semua ada. Tinggal kita kena belajar, kita kena kaji. Kita baca sejarah. Kalau di Mekah, dia seronok kalau baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sejarah. Sejarah penting untuk kita faham. Kita kaji sejarah, kita akan faham dakwah, perjalanan dakwah. Kita kaji sejarah, kita akan faham politik. Kita kaji sejarah, kita akan faham perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita kaji baca sejarah, kita akan dapat jumpa para isteri-isteri yang hebat, ibu-ibu yang hebat, anak-anak muda yang hebat, orang tua yang hebat, orang buta yang hebat. Kita baca sejarah. Yang pertama saya nak sebut, ni kecoh, tak boleh sebut orang kafir ni. Kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Orang kafir ataupun orang bukan Islam ni dia ada banyak jenis. Kat Mekah dia ada banyak jenis. Yang pertama, orang bukan Islam kategori
Abu Talib. Ini kategori pertama. Tidak Islam, simpati pada Islam, bantu Islam, bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kategori. Yang pertama, kategori Abu Talib. Abu Talib dia tak Islam. Bahkan dia meninggal pun tak Islam. Abu Talib. Yang apa tadi, dia tak Islam, tapi dia tak benci Islam, dia simpati pada Islam, dia tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kategori. Dan Nabi Muhammad manfaatkan hubungan tu. Cuma bila sampai peringkat orang datang pujuk Abu Talib, suruh pujuk Nabi Muhammad supaya ada hari sembah Allah, ada hari sembah patung, jangan kutuk sembah patung, Nabi Muhammad kata, pakcik tak boleh, saya tetap akan istiqamah begini. Walaupun law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktu. Kalau dia orang nak pujuk aku, pakcik, bagilah matahari sebelah kanan, bulan sebelah kiri, nak pujuk, nak bagi segala-galanya untuk aku tinggalkan Islam ni, aku tak akan tinggalkan, pakcik. Maknanya Nabi hormat. Sampai peringkat prinsip, stop. Hormat. Dia bukan Islam, dia tak benci Islam, dia simpati, dia tolong. Ini kategori pertama. Ada kategori kedua, dia tak Islam, dia benci Islam, dia ganggu Islam. Abu Lahab. Lagi Abu apa lagi? Abu Jahal. Kan? Sehingga tadi rakaat kedua imam kita baca Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu bukan saja sebut Abu Lahab tu kafir, sebut celaka Abu Lahab. Sasla naran dzata lahab, akan dibakar dalam api, sebut. Ini golongan kedua. Dia tidak Islam, dia benci pada Islam, dan dia ganggu Islam. Ganggu Abu Lahab, Abu Jahal. Dua. Lagi kategori macam mana? Yang ketiga, munafikun nanti lu. Munafikun kat Madinah. Munafikun dia ni cerita Mekah lu. Ni zaman tak ada kerajaan lagi. Munafik wujud zaman ada kerajaan, sebab ada kuasa. Masa Mekah tak ada orang munafik. Nak buat apa? Mengaku Islam, sembunyi. Berapa dah tadi? Dua. Yang ketiga, dia bukan Islam, dia tidak benci Islam, dia pun tidak simpati pada Islam, tapi dia ada kemahiran tertentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manfaatkan kemahiran dia untuk kepentingan Islam. Siapa ni? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid dia lawan Islam, tapi dia masuk Islam. Lepas masuk Islam baru dia manfaat, dia bantu Islam. Itu betul ke tu Khalid Al-Walid? Itu jenis orang yang dapat hidayah kemudian. Awal lawan Islam, tapi ni kita nak kategori ketiga dulu. Apa tadi? Yang ketiga ni dia tak Islam, dia tak benci Islam, dia tak ganggu, dan dia tak tolong, tapi dia ada kemahiran tertentu yang Rasulullah manfaatkan kemahiran dia untuk tolong Islam. Ingat tak cerita hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa ni? Siapa masa Nabi Muhammad hijrah? Yang tunjuk jalan tu, nama dia apa? Nama jangan tanyalah Ustaz. Mana cerita kita nak, bila sebut tentang Rasulullah ni, kita nak faham sejarah. Malam ni kita cerita sejarah ni. Dan history repeat itself. Sejarah ni berulang. Akan ada perangai-perangai dan jiwa macam ni. Yang tunjuk jalan masa Nabi hijrah, nama dia Abdullah bin Uraiqit. Wa kana musyrikan. Dia tak Islam. Dia bukan macam Abu Jahal, Abu Lahab ganggu Nabi Muhammad, tak.
Dan dia pun bukan macam Abu Talib datang nak tolong, tak. Cuma Abdullah bin Uraiqid, dia ni tahu jalan ke Madinah yang orang tak biasa lalu. Dia tahu jalan yang selamat. Jadi Nabi panggil Abdullah bin Uraiqid, Nabi upah dia untuk tunjuk jalan. Pun ada juga macam tu. Ada. 3. Dan ada juga orang bukan Islam yang tak benci Islam, tak ganggu Islam, tak tolong Islam, tak ada apa-apa kepakaran, dia buat hal dia je. Mereka ini menjadi sasaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini termasuk dalam qul ya ayyuhal kafirun. Nak terjemah apa tu? Takkan nak ganggu, tak boleh baca Al-Quran pula. Baru ni hadis 40 dah masuk campur dah, tak pernah ada sejarah. Subhanallah. Ini di Mekah, kita belajar sejarah. Pergi ke Madinah, ada tambah lagi golongan. Golongan Yahudi, golongan Nasrani, golongan penyembah berhala di Madinah. Dan semua ini ada sejarah bagaimana Nabi berurusan dengan mereka. Allahu Akbar. Ni musim cerita Palestin ni. Orang Yahudi, ini biar kita maklumat sikit malam ni. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kita kata duduk Mekah berapa tahun tadi? 13 kan? Masa Nabi Muhammad duduk Mekah ni, Yahudi dari Palestin, dari Mesir, dari Syam, Syria semua, mereka ini dah ramai dah datang hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad belum hijrah lagi, dia orang dah datang hijrah ke Madinah ni, Yahudi. Kenapa? Kerana dalam kitab Taurat, kitab mereka ada sebut tentang Nabi akhir zaman. Dan dalam kitab orang Yahudi ni ada clue, ada maklumat, tanda-tanda tempat, tanda-tanda Nabi akhir zaman. Dan clue-cluenya pokok, tempat banyak pokok kurma, tempat ada bukit begini-begini, yang akhirnya kitab mereka ni bagi isyarat bahawa Nabi akhir zaman akan muncul di negeri Yathrib. Yathrib kan? Sebelum nama Madinah. Jadi orang Yahudi ni sebab Nabi-Nabi sebelum ni, Nabi Isa, Nabi-Nabi ramai Bani Israel. Lalu dia orang pun hijrah, pakat tunggu di Madinah, tunggu Nabi akhir zaman. Ini. Dan mereka ini selalu bergaduh dengan orang Arab Madinah, Aus dan Khazraj. Setiap kali mereka bergaduh, Yahudi ini akan cakap pada orang Arab Madinah, korang jangan lawan kami. Nanti kami akan berperang dengan kamu semua. Kami akan bersama Nabi akhir zaman memerangi korang semua. Ni ayat dia selalu sebut. Jadi orang-orang Madinah ni, oh ada Nabi akhir zaman, oh ada Nabi akhir zaman. Pernah dengar tentang Nabi akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad masih kat Mekah. Orang-orang Arab dan orang, ialah, setiap mereka buat haji. Ibadat haji bermula dari zaman siapa? Nabi, zaman Nabi Ibrahim tu. Cumanya daripada zaman Nabi Ibrahim beratus tahun nak sampai zaman Nabi Muhammad ni, ibadat haji ni dia orang modified, bid'ah. Tambah sini, tukar sini, kurang sini, renovate sini, modify sini ibadat haji tu. Sehingga tawaf, tapi di sekeliling Kaabah tu dia letak patung-patung berhala. Semelih. Darah disapu kat patung berhala, kena sembah juga berhala ni untuk mendekatkan diri dengan Allah. Inilah syirik. Dia kata Allah Tuhan, tapi patung-patung ni kita kena sembah juga untuk dekatkan kita dengan Allah. Liuqarribuna ilallahi zulfa. Untuk dekat dengan Allah, kita kena sembah patung ni. Tawaf juga. Dan mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Sebab dia kata baju ni kita pakai, kita makin hamun, kita tipu orang, kita bergaduh, kita carut. Jadi kita nak tawaf ni nak menghadap Tuhan, telanjang. Orang lelaki tawaf siang,
Orang perempuan tawaf malam. Jangan bayang, batal mayang. Batal mayang. Jadi, ini jahiliah. Dia orang modify. Tukar. Dan mereka masih ada duduk di Mina. Buat kemah di Mina. Okey. Setiap kali musim haji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke kemah-kemah ni. Pergi ke kemah ni cerita Islam, beritahu wajib sembah Allah Tuhan sekalian alam, pergi dakwah. Saya rasa kadang-kadang orang buat poster ceramah tulis kat bawah nama kita, patut tulis pendakwah. Kadang-kadang kita malu bila orang tulis pendakwah tu, bila baca sejarah dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kena pergi ke kemah-kemah, jumpa orang. Kita ni nak berdakwah, meja ada dah, mic ada dah, tempat parking ada dah. Cuma bila sampai tadi ada orang lain parking. Ingat tak ada penyakit gini, ada lagi penyakit gini. Kita dah lah sesak jalan, sampai-sampai ada orang parking, teksi apa tadi. Jadi kita malu kadang Nabi Muhammad ni duduk berdakwah pergi ke kemah-kemah. Kita ni senang, ada meja, ada aircon. Ada makan apa ni? Makan pula. Malu kita. Nabi Muhammad dakwah pergi ke kemah-kemah, pergi ke kemah. Okey. 11 tahun Nabi Muhammad di Mekah. Musim haji tahun ke-11 ni adalah masa musim haji, ada 6 orang anak muda dari Madinah diketuai oleh As'ad bin Zurarah. Nabi jumpa dia, Nabi beritahu, marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang mencipta alam, mencipta kita. Ada akhirat, ada syurga, neraka. Aku adalah Nabi akhir zaman yang dilantik oleh Allah. Nabi akhir zaman? Ya, akulah Nabi akhir zaman. Dia orang ni dah pernah dengar dah. Kat Madinah Yahudi selalu sebut. Lalu dia orang ni, hak ni Yahudi sebut ni. Sebelum Yahudi jumpa, baik kita beriman dulu. Inilah 6 orang generasi awal, anak-anak muda, budak-budak muda dari Madinah. Tahun ke-11 Nabi di Mekah. Lalu 6 orang ini masuk Islam. Lalu mereka balik ke Madinah dan mereka berdakwah di Madinah. Tahun depan musim haji, mereka datang lagi. Tahun ni 6. Tahun depan datang seramai 12 orang. Yang 6 orang tu, 5 orang datang balik, seorang tak datang. 5 orang ulang balik. Jadi tambah yang baru berapa? 7. Datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isytihar masuk Islam dan berbai'ah. Bai'ah Aqabah yang pertama. Bai'ah Aqabah, kita pergi buat haji, kita melontar kan? Kat mana melontar tu? Jamrah, Ula, Wusta, Al-Aqabah. Situ tempat Nabi bai'ah Aqabah. Ni ada bai'ah perancangan awal. Bila? Tahun ke-12 Nabi dakwah di Mekah. Nak tegak negara Islam Madinah, ada bai'ah dulu. 12 orang ni bai'ah Aqabah. 12 orang ni nak balik ke Madinah. Mereka kata, Rasulullah, kita masuk Islam dah, tapi kita nak belajar Quran, kita nak belajar banyak lagi ni, baru kenal Allah, tapi banyak kita kena belajar. Rasulullah hantarlah seorang naqib, hantarlah seorang untuk ajar kami tentang Islam di Madinah. Kami 12 orang ni, kami ajak orang masuk Islam, tapi bila orang masuk Islam nak buat apa? Lalu Rasulullah hantarlah, ini duta Islam yang pertama, awwalu safirin fil Islam, duta Islam yang pertama. Siapa dia? Tanya lagi Ustaz. Duta Islam yang pertama, yang bersama 12 orang ni, Nabi tak pilih Sayyidina Umar. Sayyidina Umar backing, garang. Nabi pilih seorang anak muda yang bernama Mus'ab bin Umair untuk memimpin 12 orang ni balik ke Madinah untuk cerita lagi Islam. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni
Dia ni anak muda yang pandai communication skill. Dia pandai berinteraksi dengan orang, pandai bincang, pandai hormat orang. Ini kelebihan. Dia anak orang kaya di Mekah. Dia dulu anak orang kaya, anak kesayangan mak dia. Oh, masa dia sebelum dia masuk Islam, pakaian dia mahal. Mus'ab bin Umair, bak minyak wangi dia, ya Allah. Kalau Mus'ab pergi ke pasar beli barang, dia pun balik, orang lain datang, orang tahu Mus'ab ada datang tadi ke? Berapa orang tahu? Bau minyak wangi dia. Macam kita lah, kita masuk office orang tahu bau stokin kita tu kan. Sampai dah dia tu. Orang boleh kenal bau stokin. Ini Mus'ab bin Umair. Lepas dia masuk Islam, mak dia tarik balik habis. Duit tak bagi, pakaian tak bagi, kad kredit pun ambil balik, habis semua. Tapi dia memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab, dia hormat mak dia. Dia kata, mak, ini ajaran yang betul, mak. Ini betul. Saya bersama dengan Muhammad, mak. Dia hormat mak dia. Tapi dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun ke-12 ini, selepas bai'ah Aqabah yang pertama, Rasulullah hantar Mus'ab bin Umair bersama 12 orang ni balik ke Madinah, berdakwah di Madinah. Dia gini, Mus'ab ada ilmu agama. Yang tadi yang ketua pemuda tadi, orang Madinah tadi, nama dia As'ad bin Zurarah. Payah nak ingat malam ni, Mus'ab lagi, As'ad lagi. Nanti dia orang dakwah pembesar Madinah, nama Sa'ad pula. Belaka. Mus'ab bin Umair dari Mekah. Orang Madinah yang memeluk Islam tu nama dia As'ad bin Zurarah. Kuburnya di Baqi', As'ad bin Zurarah. As'ad dia tak pandai ceramah, cuma dia banyak kabel kat Madinah. Tugas dia kumpul orang, Mus'ab kau ceramah Islam. As'ad panggil kabilah ni, kabilah ni. Orang segan dengan dia. Yang segan tak adanya Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Ada dua orang pembesar Madinah, segan dengan dia ni. Datang jumpa nak marah. Mus'ab kata, pakcik dengar dulu saya bagi tahu. Kalau pakcik rasa elok, pakcik ambil. Kalau pakcik rasa tak elok, tak apalah, saya berhentilah. Mana cara Mus'ab ni? Sehingga dia bila bercakap dengan Sa'ad pembesar tadi, datang nak jumpa dia orang dua ni, muka nak marah. Balik pergi kat jumpa geng-geng ni balik, geng-geng ni cakap, Sa'ad ketua kita tu pergi tadi muka lain, balik lain lah. Menerima Islam hasil dakwah Mus'ab bin Umair tadi. Okey. Ini tahun ke-12. Tahun depan musim haji, tahun ke-13. Musim haji ni bulan Zulhijjah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bulan Rabiul Awal. Okey. Tadi kita kata 12 orang. Tahun ke-12 Nabi kat Mekah ni. Tahun ke-13 musim haji yang datang berbai'ah Aqabah yang kedua. Ini bai'ah untuk tegak negara dah. Untuk bersama Nabi amar ma'ruf nahi munkar, untuk berjihad pertahankan Nabi. Tahun ke-13 kenabian ini, tahun ke-12, tahun lepas kita kata 12 orang. Tahun ni berapa orang agak-agak? Agak-agak lah. Agak-agak. Asal 6, 12 ni. Tu Taufan Al-Aqsa tu 73 tu. 73 lelaki, 2 perempuan. Maknanya kalau 12 orang, setahun jadi 75. Seorang cari berapa orang? 12 darab berapa jadi 75? 6 lah. Boleh lah. Dah 6. Okey, malam ni berapa orang dalam surau ni? Tahun depan seorang cari 6 boleh? Setahun.
Maulidur Rasul tahun depan, seorang cari 6 boleh? Kata nak jadi sahabat, kata nak bersama Nabi di hari akhirat. Tengok para sahabat. Tahun ke-12 jadi 73 tambah 2 ni, 2 orang perempuan, mereka berbai'ah pada Nabi. Bai'ah untuk taat, as-sam'u wa ta'ah bin nasyati wal kasal. Bai'ah untuk taat pada Nabi dan keadaan rajin ataupun malas. Wa 'alan nafaqati fil yusri wal 'usri, untuk infak harta untuk bantu Islam masa senang dan masa susah. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bai'ah untuk sama-sama laksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Bai'ah untuk sama-sama menyatakan Islam. Bai'ah untuk pertahankan Nabi bila Nabi sampai di Madinah nanti. Jadi 73 orang ni berbai'ah Nabi. Ini dipanggil bai'ah Aqabah yang kedua. Bulan Zulhijjah tahun ke-13 Nabi di Mekah. Dia orang pun balik bulan Rabiul Awal, Nabi hijrah ke Madinah. Inilah yang grup ramai-ramai yang sambut Nabi Tala'al Badru Alaina tu. Itu lama dah duduk Tala'al Badru Alaina. Siapa tu? Ya kenapa dia orang boleh masuk Islam? Tengok live Facebook ke? Orang Madinah kan ramai yang Islam. Dia tengok kat YouTube ke Nabi kuliah kat Mekah. Hasil daripada bai'ah inilah. Okay. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ini sudah jadi zaman yang berbeza. Zaman di Mekah, zaman sabar. Orang seksa, orang tekan, orang fitnah, orang boikot, sabar. Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janjimu syurga. Sabar. Pernah Nabi doa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang daripada 2 Umar. Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ini zaman 13 tahun zaman kena tekan. Doa. Hijrah, negara Islam ada. Nabi jadi ketua negara. Ada pemerintahan. Masa ni, bila orang nak main kasar, lawan dengan pedang, perang. Kan beza. Zaman Mekah ada perang tak? Tak ada. Tak boleh nak perang sebab tak ada negara lagi. Bila ada negara, kalau selama ni sabar. Tak ada. Minority. Hijrah, Islam memerintah negara. Bila ada orang nak ganggu, lawan dengan perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan seterusnya. Okey. Cuma saya nak sebut, bila Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama Nabi buat ada 3 perkara penting. Yang pertama apa? Ni orang panggil fiqhul awlawiyat, atau hari ni orang putih sebut priority. Keutamaan. Bila hijrah Nabi buat benda pertama sekali. Masjid. Bina'ul masjid. Yang pertama sekali masjid, Nabi buat masjid Quba. Quba ni border masuk Madinah, kampung Quba lah. Nabi sampai hari Isnin, duduk di Quba beberapa hari, Nabi bina masjid Quba ni. Duduk beberapa hari. Hari Jumaat baru Nabi bergerak tengah ke Madinah ni. Bina masjid Quba. Ada siapa nak pergi umrah dalam masa terdekat ni? Ada? Ada? Yang tengah rancang nak pergi umrah ke, bulan 12 ke, cuti sekolah ke, haji ke. Sekarang ni Alhamdulillah, di Madinah, dia orang buat pedestrian, laluan pejalan kaki dari Masjid Quba sampai ke Masjid Nabawi. Dia tak 45 minit walking. Dia dekat je 45 minit. Siapa pergi umrah, kan kita biasa pergi umrah, ingat tak? Naik bas, ambil semayang dulu kat hotel, pergi Masjid Quba, semayang 2 rakaat, dapat pahala umrah. Kan? Yang pergi umrah. Jadi Rasulullah SAW sunnah baginda pergi ke Masjid Quba ini masyian wa rakiban. Rakiban wa masyian.
naik kenderaan dan juga berjalan kaki. Jadi biasa kita travel mana-mana, dia akan bawa, bas akan bawa. Jadi kita insya-Allah lah, moga-moga kita dapat dah sunnah tu naik kenderaan. Ambil peluang pergi, dapat juga sunnah pergi Masjid Quba jalan kaki. Saya pergi haji baru ni, alhamdulillah, jom ajak jemaah lepas sembahyang subuh kita pergi. Lepas sembahyang subuh jalan kaki dah 45 minit gitu. Sampai Masjid Quba, sembahyang 2 rakaat. Habis boleh belaka kalau nak pergi pagi ke malam pun boleh. Cuma malam bahaya sikit. Malam bahaya terutamanya kalau bawa orang perempuan. Sebab sepanjang jalan tu kiri kanan banyak kedai. Kedai jubah, kedai baju anak-anak, itu bahaya tu. Banyak baju comel-comel kak. Betul, murah-murah. Mana kalau 40 minit tu mungkin 3 jam jadi nak boleh sampai. Kalau pergi lepas subuh kedai tak buka lagi. Selamatlah. Banyak-banyak pilihan. Dan kalau lalu malam memang dia memang happening. Ada kedai kopi, ada kedai-kedai lampu-lampu cantik, kedai kiri kanan, kedai pakaian untuk anak-anak, pakaian untuk mak-mak. Banyak sebenarnya. Habis itu Masjid Quba. Nabi bina masjid pagi, duduk hari Isnin, Selasa, Rabu, kami pagi Jumaat baru Nabi bergerak menuju ke tengah bandar Madinah. Masuk waktu Zuhur, Nabi sembahyang Jumaat. Itulah solat Jumaat yang pertama. 13 tahun di Mekah tak ada solat Jumaat. Solat Jumaat pertama masa itulah. Bila ada negara baru sembahyang Jumaat. Dan laluan tadi saya kata akan lalu sepanjang daripada Masjid Nabawi ke Masjid Quba ni, tempat Nabi sembahyang Jumaat tu sekarang dia orang bina masjid. Dan masjid tu nama dia Masjid Jumaat, Masjid Al-Jumu'ah. Dalam laluan kita tu. Jadi itu main Jumaat hari pertama, Nabi bergerak ke Madinah, buat Masjid Nabawi, buat masjid. Yang kedua, apa yang Nabi buat? Kilang dah ada, masjid. Apa yang penting lagi? Pendukung Islam. Pendukung Islam tu manusia. Masjid tempat yang isinya manusia. Nabi pun persaudarakan orang Muhajirin dan Ansar. Inilah pendukung. Tempatnya masjid. Manusia. Inilah Nabi proseslah manusia, tempat prosesnya di masjid. 2. Dan yang ketiga, Nabi buat apa? Dan ini penting. Inilah perlembagaan negara yang pertama. Nabi buat satu perlembagaan negara, Sahifah Madinah. Dalam ni ada dasar-dasar negara. Dan ada juga perjanjian dengan orang-orang bukan Islam yang menjadi warga negara Madinah. Antaranya ada perjanjian dengan Yahudi. Sebab kita katakan tadi Yahudi ada Madinah. Dan Nabi masa hijrah, masyarakat di Madinah adalah masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk. Bukan semua orang Islam Madinah. Masyarakat majmuk. Ada Yahudi, ada Kristian, ada Badui yang tak ada agama, ada penyembah patung berhala, ada orang Islam. Jadi masyarakatnya masyarakat majmuk. Cuma bila Nabi memerintah, Nabi buat perjanjian. Kalau dengan orang bukan Islam, menjadi tanggungjawab warga negara mempertahankan negara Madinah ketika diserang. Sama ada awak Islam ke tidak Islam ke, ini. Dan menjadi tanggungjawab negara menjaga keselamatan awak, wahai orang bukan Islam. Dan awak tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Ini ada perjanjiannya. Dan kalau ada yang dizalimi, orang dizalimi mesti ditolong. An-nasru lil mazlum, tolong orang yang dizalimi. Sama ada yang dizalimi itu orang Islam ke bukan Islam ke, kena tolong semua. Dan dalam dasar negara itu, sekiranya ada perkara yang diperselisihkan, tak dipersetujui di kalangan orang Islam sama Islam ke, Islam dengan bukan Islam ke, famaradduhu ilallahi wa rasulih, maka rujukan dan pemutusnya adalah Allah dan Rasul. Ini dasar negara. Masa ni di Madinah ada
3 puak Yahudi. Ini ada 3 puak Yahudi di Madinah. Kebanyakan orang Yahudi duduk dengan puak dia masing-masing. Ada perjanjian Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini 3 puak Yahudi di Madinah. Okeylah perjanjian. Tapi dalam perjanjian, kebanyakan mereka ni mengutuk Muhammad di belakang. Kebanyakan mereka ni masih lagi buat perangai monopoli ekonomi. Monopoli, tahu monopoli? Dia orang kuasai ekonomi Madinah. Sembunyikan barang, jangan keluar. Bila tak ada dalam pasaran lama, baru keluar. Harga mahal dah telur. Dia simpan barang kilang, dia jaga semua kan. Kurma ke senjata dia simpan. Lalu bila tak ada, naikkan harga, keluar naikkan harga. Ini dan mereka berniaga secara riba Madinah. Tapi bila Islam datang, riba dihapuskan. Tapi mereka masih lagi monopoli. Antaranya ada satu telaga, sumber air di Madinah. Dia panggil Bi'ru Rumah. Telaga ni sumber air yang bersih. Tuan punya dia Yahudi. Orang-orang Islam dia naikkan harga. Dia naikkan harga. Boleh saya sambung je? Boleh saya sambung je? Boleh? Dia naikkan harga. Siapa nak ambil air dari telaga ni mesti bayar. Dan dia naikkan harga. Monopoli. Menyebabkan ramai, terutamanya orang-orang muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah, duit pun tak banyak. Dan mana boleh bawa duit? Bukan boleh bawa cek, boleh transfer duit. Hijrah zaman dulu yang setakat yang ada je lah pikul. Nak bayar air ni mahal. Lalu Nabi Muhammad SAW bagi tawaran, siapa boleh beli telaga ini dan wakafkan pada orang Islam, aku jamin baginya air minuman dalam syurga. Mana boleh masuk syurga lah. Yahudi ni dia makan harga, naik harga. Ini mainan mereka dari dulu lagi. Naik harga. Lalu Sayyidina Osman, ni penting orang kaya. Sayyidina Osman pergi jumpa tuan punya telaga tadi. Jual kat akulah telaga ni. Dia markup harga mahal. Dia jual mahal. Dia kata boleh, nak bayar 80,000 dirham. Adalah riwayat, banyak riwayat, tapi mahal lah. Mahal. Tapi tengok, ini orang bisnes. Perlu orang kaya, business minded, pandai. Sayyidina Osman kata, aku nak beli, tapi keperluan aku bukan sepenuhnya, aku nak beli separuh je. Dia nak, okey, kalau separuh 25,000 dirham. Sayyidina Osman kata, aku nak beli, keperluan aku separuh saja. Aku nak beli 12,000 je. Aku nak bayar 12,000 je. Tapi separuh je. Separuh telaga maksudnya macam mana? Maksud dia, hari ni aku akan ambil air, aku akan guna. Kalau aku nak jual ke apa, hari ni hari aku, esok hari kau, lusa hari aku, kemudian hari kau. Itulah separuh. Maknanya manfaat telaga tu, hari ni hari aku nak guna, aku nak apa, hari aku, esok kau. Itu separuh. Jadi Yahudi tadi dia fikir, Yahudi ni dengan duit 12,000 selama ni, kalau dia jual taklah banyak sangat, ni dapat seketul 12,000. Sayyidina Osman dia nak jual 25,000. Sayyidina Osman kata, aku bayar cash 12,000. Nak. Dia tengok duit. Jadi bagi Yahudi, dia fikir dapat 12,000 seketul tu banyak. Dan dia masih boleh guna lagi telaga tadi. Tengok ini dia panggil buyer market. Maksudnya buyer bila ada kekuatan cash, dia boleh tarik harga ke bawah. Ini panggil buyer market. Sekarang ni zaman buyer market. Orang nak jual rumah sekarang ni, kan rumah drop harga kan. Yang orang ada kondo, ada apa, saya nak beli, saya nak terpaksa jual rumah, tak boleh bayar bank. Berapa orang nak jual? Saya jual 200,000. Okey, saya bayar 140,000 cash. Bila ada cash kan, tak apalah tu cerita ekonomi. Jadi Sayyidina Osman kata, saya bayar cash 12,000. Yahudi pun, boleh lah. Separuh. Hari kau sehari, hari aku sehari. Ya, beres, setuju. 12,000. Sayyidina Osman buat pengumuman, wahai orang Islam sekalian, hari saya semua orang boleh pergi ambil air ni percuma.
Dan ingat, masing-masing ambil air hari saya, ambil untuk kegunaan hari ni, dan ambil bawa bekal lebih untuk kegunaan esok. Stok untuk esok. Masing-masing mari ambil sekali dengan stok esok. Hari kedua, Yahudi berniaga, dia bagi belia. Tak ada. Hari ketiga, mari ambil free dan ambil stok untuk hari keempat. Hari keempat, Yahudi berniaga, dia bagi belia. Berhari jadi Yahudi punya sale drop. Tengok, sistem wakaf Islam boleh memecahkan monopoli. Ekonomi Islam boleh buat dengan cantik. Ini duk cerita hal beras sekarang ni. Jadi kena pecahkan kartel ni, monopoli. Jadi sale Yahudi ni drop. Akhirnya Yahudi mai jumpa Sayyidina Osman, aku jual lah separuh lagi. Sayyidina Umar kata boleh, 8,000. Take it or leave it. 8,000. Jadi Yahudi tu kalau tak jual, tak nak berniaga. Habis Osman kata 8,000 aku ambil. Akhirnya jual 8,000. Lalu Sayyidina Osman beli telaga tadi. Wahai orang Islam seluruhnya, aku wakafkan telaga ni untuk seluruh umat Islam. Sebab Rasulullah jamin, orang yang beli dan wakafkan telaga ni dijamin air untuknya dalam syurga di hari akhirat. Allah. Ni untuk orang kaya ni. Untuk orang kaya yang ada jiwa akhirat. Jadi dia kalau orang kaya ni, pahala asyik dia je. Nak tukar mikrofon dia, nak tukar kapek dia, belanja makan dia. Ya Allah. Dia pun maya sunat rajin, puasa sunat rajin. Ya Allah. Datang kuliah pula, tak tidur. Yang tidur tu yang tak pernah derma tidur. Dah lah tidur. Allahu Akbar. Ini Sayyidina Uthman, Yahudi. Ada Yahudi yang memeluk Islam. Ada. Tapi tak ramai. Ada seorang untuk guru Yahudi. Ada seorang untuk guru Yahudi, nama dia Abdullah bin Salam. Pendeta Yahudi. Dia untuk guru orang Yahudi, ahli kitab. Abdullah bin Salam, dia baca kitab-kitab Taurat. Dia tengok pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata hadha rajulun wajhuhu laysa bikadzdzab. Dia kata orang ni mukanya bukan muka penipu. Dia tengok muka Nabi Muhammad SAW, bukan muka penipu. Dia pun pergi dekat dengar. Dia kata antara perkara awal yang aku dengar, apa yang Muhammad ni bawa. Bila dia sampai ramai orang pergi, aku pergi dengar. Aku dengar dia cakap, Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Aku dengar Muhammad ni kata, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wa at'imut ta'am, beri orang makan, wasallu wan nasu niyam, bangunlah sembahyang di malam hari, di waktu orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Jadi Yahudi ni dia dengar ajaran yang baik. Lalu dia pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku nak inni sa'iluka salat. Aku nak tanya 3 soalan. Dan soalan ini tak akan didapat dijawab melainkan hanya Nabi yang boleh jawab. Saudara kata, apa soalannya? Soalan pertama dia kata, apakah tanda kiamat besar yang pertama yang akan berlaku? Soalan kedua, apakah makanan pertama ahli syurga? Awwalu ta'ami ahli jannah. Makanan pertama ahli syurga. Dan yang ketiga aku nak tanya, apakah yang menyebabkan, macam mana nak menentukan seorang anak akan ikut mirip muka ayah ataupun mak? Sini panggil benda mirip, iras. Meh. Orang Terengganu panggil ada meh.
Apa? Oh, Jawa pun meh. Oh, hampir. Hampir. Mampir. Hampir. Meh. Dan meh itu maksudnya hampir. Sudah meh nak sampai ke surau gitu. Sudah hampir nak sampai surau. Gitu. Mukanya meh ayahnya, betul. Oh. Betul. Anak ni muka dia meh ibu. Mana mirip ibu. Oh, sama dengan orang Terengganu. Terengganu bagi meh ke? Kelantan. Kelantan ke? Oh, Kelantan campur Jawa. Jawa Kelantan. Jatah jadi. Jawa Kelantan jadi jatah. Lama dah duduk sini? Ya Allah. Girlfriend ke sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jawa Kelantan jadi jatah. Meh lah meh. Meh. Jadi soalan ketiga tadi yang Abdullah bin Salam dia tanya Rasulullah, yang pertama benda tadi soalan tanda kiamat yang pertama, tanda kiamat besar yang pertama. Soalan yang kedua, makanan pertama ahli syurga. Soalan ketiga dia, apakah yang menyebabkan meh tadi, iras mirip anak ikut mak ke ikut ayah? Lalu Nabi Muhammad kata, lepas tu Jibril datang bagi tahu. Rasulullah kata, akhbarani Jibrilu anifan. Rasulullah kata, Jibril baru bagi tahu aku jawapannya. Abdullah bin Salam kata, oh Jibril itu musuh orang Yahudi tu. Yahudi dia benci Jibril. Yahudi benci malaikat Jibril. Dia sayang malaikat Mikail, bawa pitih rezeki. Dia benci dia. Lepas tu Nabi Muhammad pun bagi jawapan. Ketiga-tiga jawapan ini betul jawapannya. Terus Abdullah bin Salam mengucap 2 kalimah syahadah. Nak tahu apa jawapan 3 tu? Itu jadi homework. Cari sendirilah. Cari sendiri kena jawab Cari sendiri Isyak dah tadi azan. Wallahu a'lam. Mana jadi balik Cari sendiri jawapan tak? Jawab. Rasulullah kata tanda kiamat yang pertama, narun minal masyriq tahsyurun nasu ilal maghrib. Tanda kiamat yang pertama, tanda besar, akan ada api dari sebelah timur yang akan menghimpunkan manusia ke arah barat. Ada api yang akan halau manusia. Satu. Yang kedua, makanan pertama ahli syurga, ziyadatu kabidil hut. Ada seketul lebihan hati ikan paus. Sini ada nelayan tak? Ada yang betul ke laut tak? Ramai? Kawasan nelayan kan? Hati ikan, tapi ikan paus. Dia setakat ikan paus. Syak dudu. Ziyadatu kabidil hut. Biasa dapat ikan besar-besar, ambil hati dia, makan hati dia tu sedap dah, hati ikan. Dia dekat ikan ni dia ada lebihan dekat hati ikan paus. Dia sedap lah. Ada ulama kata nak bagi tahu benda tu susahnya nak dapat. Ada yang kata bagus untuk kesihatan, kolesterol dan sebagainya. Tapi ini benda special lah. Saya pernah ceramah kat satu tempat tu. Lepas ceramah tu ada seorang milioner. Dia orang kaya ni, dia nak cari benda-benda rare. Tapi dia banyak dah duduk beli helikopter, beli apa, Lamborghini. Apa tadi Ustaz? Makanan. Dan dia makan yang paling mahal wayu lah ni. Stick kan, seketul tu berapa ribu, beribu. Ribu. Saya ingat, pernah dengar tak restoran Magnate, stick mahal tu. Pengasas dia Pak Mus nama. Pak Mus ni orang Kelantan, tapi duduk di UK,
berbelas tahun. Dia duduk lama dan dia sampai ke istana sana, dia butcher, potong daging. Dia balik Malaysia, dia buat, tapi dia jual dah. McNatal ni dia buka kedai dia sendiri yang lain, Pak Mus ni. Dia pernah cerita ke saya, ketika dia pernah bawa daging oleh mahal ni, dia bawa pergi dihidang, dia serve pada almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz. Masa Tok Guru Ni Aziz mari sini, dia pun bawa daging yang wayu ni, ajak Tok Guru makan. Tok Guru pun makan. Tok Guru kata sedap lah, sedap daging ni, memang buat ni sedap. Tok Guru makan. Dia ni terlalu happy. Oh, alhamdulillah Tok Guru, memang tu daging tu 16,000 sekilo tu. Tok Guru letak. Tak apa, makan apa nak makan. Dia seolah-olah bila dengar mahal, tafsirannya masa tu dia macam rasa bersalah makan yang mahal sangat, rakyat tak makan yang dia je boleh makan. Dan kawan tu cerita harga mahal sebab happy nak bagi tahu sedap ni, mahal ni, bukan nak minta duit. Aku ada duit, aku ada benda special, inilah aku nak bagi untuk Tok Guru. Terlalu happy. Kawan tu dengar, oh, berhenti, tak ada. Makan tu, makan. Makan tu tak apa. Dia macam rasa bersalah makan mahal. Allah. Subhanallah. Tapi hati ikan lagi mahal dalam syurga. Itu makanan pertama ahli syurga. Tambahan ziyadatu kabidil hut. Tambahan. Jadi dua. Soalan ketiga apa tadi? Yahudi tu tanya. Lalu Rasulullah kata, idza sabaqa ma'ur rajulu, sekiranya sabaqa ni bahasa Arab mendahului ataupun lebih kuat benih dari si ayah, maka miri ayah. Kalau lebih kuat ataupun sabaqa mendahului benih ataupun daripada ibu lebih kuat, maka akan miri ibu. Mana cerita dominan kromosom XY tu lama dah Nabi cerita. Sabaqa, ada yang tafsirkan sabaqa ni makna dahulu, keluar dahulu benih ibu ataupun benih ayah, ataupun lebih kuat, dominan lah. Tapi Nabi cerita dah tentang jantina. Lalu Abdullah bin Salam terus mengucap 2 kalimah syahadah, dan lepas dia masuk Islam, dia kata, wahai Rasulullah, saya nak bagi tahu Rasulullah, oh Yahudi ni jahat Rasulullah. Jahat dia orang. Cuba Rasulullah panggil orang Yahudi di Madinah. Cuba Rasulullah tanya dia orang, siapa Abdullah bin Salam di sisi dia orang. Lalu Abdullah bin Salam masuk, duduk belakang pintu. Rasulullah panggil kumpul Yahudi ramai-ramai. Rasulullah tanya, ya ma'syaral Yahud, hei orang Yahudi sekalian, kamu kenal tak Abdullah bin Salam? Kenal. Siapa dia? Oh, tu Tok Guru kami. Tu orang paling alim. Itulah orang paling baik. Itu Tok Guru kami. Kami selalu minta nasihat dia. Rasulullah kata, apa pandangan kamu kalau dia masuk Islam? Dah, dia tak akan masuk Islam. Dia Tok Guru kami, dia tak akan masuk, dia tak akan ikut kamu Muhammad. Lalu Abdullah bin Salam muncul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Spontan Yahudi tadi. Ni orang paling jahil. Ni orang paling jahat. Ni orang paling tak boleh percaya ni. Tengok perangai Yahudi. Lama ni dia duk puji Tok Guru ni, puji ustaz ni, puji ustaz ni. Lepas tu bila ustaz bagi pendirian yang tak sama dengan nafsu dia, dia kutuk pula ustaz. Ada perangai macam ni? Ada sini kat kalangan? Selama ni dia duk puji Abdullah bin Salam, bagus, Tok Guru, alim. Bila kawan tu sokong Islam, dia pula kata, wah tak boleh pakar ni tak boleh pakar, jahil ni, tak betul ni. Dia pula kutuk Tok Guru tadi. Sebab tu kita semayang,
Tiap-tiap rakaat kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku nak jalan yang lurus, ghairil maghdubi alaihim. Tak nak jalan maghdubi alaihim, jalan macam orang Yahudi. Iaitulah perangai tahu dah betul, lawan juga. Dia tahu betul. Dia tahu Nabi Muhammad betul. Dia tahu Abdullah bin Salam betul, tapi dia kutuk, dia lawan. Ini bukan. Lepas tu kita semayang, masa semayang ni kita tak nak jalan. Kita nak siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang Allah beri nikmat. Para nabi, siddiqin, syuhada, orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim. Tak nak jalan maghdubi alaihim. Yahudi. Maghdubi alaihim makna golongan yang dimurkai. Sebab apa Allah murka? Sebab dia tahu betul, lawan juga. Dia tahu ni Tok Guru, ni alim. Tok Guru tu baca kitab, rujukan, panduan ni dah tanda Nabi akhir zaman. Dia lawan Tok Guru yang baca kitab tadi. Ini perangai kita jangan jadi perangai macam ni. Okey. Kita sampai kurang apa kuliah? Sebab kalau sejarah, ni baru hijrah ni ada 10 tahun ni. Sikit lagi boleh? Sikit lagi. Sikit lagi. Saya nak sebut ni. Okey, saya sebut tadi ada 3 Yahudi, 3 kabilah di Madinah. Dia orang ni, okey, Rasulullah kata ke orang, pergilah bisnes, buat pasar kamu. Nabi Muhammad buat pasar, nak bangkit, develop ekonomi orang Islam, tak terlibat dengan monopoli Yahudi ni. Dia orang duduk niaga. Ada satu pasar, dia panggil pasar Bani Qainuqa. Yahudi ya? Ya, antara bisnes dia orang ni buat senjata, barang-barang emas. As-siyarah, maknanya tukang emas, tukang perak. Ada seorang perempuan muslimah pergi ke pasar Yahudi, nak pergi beli emas. Dia zaman dulu ni, zaman dia tak ada lah kedai-kedai emas. Dia apa jual pilih nak mana. Jadi perempuan ni pergi duduk, dia duduk nak pilih emas. Dia bagi tahu nak beli ni berapa. Yahudi yang duduk niaga tadi, ikshifi wajhaki, buka pudar, dia suruh buka muka. Ni muslimah. Dia suruh selak muka. Buka muka, aku nak tengok. Aku nak beli barang, berapa harga ni? Buka muka kamu dulu. Tak boleh, tak boleh. Muslimah. Ni pasar kawasan tempat Yahudi. Buka muka kamu. Tak boleh. Aku nak beli ni, berapa harga? Perempuan tu tak buka muka dia. Tapi Yahudi yang seorang lagi ni, dia pergi ikat tudung perempuan ni, sambung dengan kain kat belakang. Dia ikat tudung, ujung tudung bersambung dengan ujung kain. Apa berlaku kalau perempuan ni bangun? Tak cabut, selok kain. Terselok tudung, ujung kain, terselok belakang. Bila perempuan ni bangun, bila terselok, dia orang pakai ketawa. Perempuan ni duduk balik, nak tutup balik. Yahudi ketawa. Ada seorang pemuda, ada seorang pemuda Islam. Ni dalam keadaan ada perjanjian dengan negara Islam, tapi dia orang buat perangai. Seorang pemuda pergi pukul dan dia bunuh lelaki yang buat ni. Dia bunuh. Dan Yahudi 2-3 orang yang ada situ terkam pemuda Islam ni dan bunuh orang Islam. Apabila sampai berita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad terus siapkan tentera pergi serang dan kepung Bani Qainuqa. Perang. Tengok. Kalau masa Mekah dulu sabar. Bila ada negara bertindak, izzah. Saat tentera pergi, cuma masa inilah peranan Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketua orang munafik Madinah. Sejarah ni kita kena. Abdullah bin Ubay ni, sekejap kita berhenti kat Bani Qainuqa pasar dia kejap Kita nak flashback kejap. Masa Nabi kat Mekah, sebelum Nabi hijrah, saya kata dah di Madinah ni ada 2 kabilah Arab besar, Aus dan Khazraj. 2 ni sentiasa perang. Cuma kali pertama dia orang berdamai. Dekat-dekat Nabi nak hijrah, dia orang ni berdamai. Berdamai dan setuju nak lantik ketua daripada Khazraj. Nama dia Abdullah bin Ubay. Okey, kita pilih Abdullah bin Ubay lah jadi ketua, boleh? Okey, Abdullah bin Ubay lah. Nabi Muhammad pun hijrah.
Akhirnya Aus dan Khazraj jadi Ansar, bergabung dengan Muhajirin tadi, lantik Nabi Muhammad ketua kat Madinah. Hak ni yang mula lahir munafik ni. Tak dapat jawatan. Orang tak undi dia. Orang tak lantik dah dia jadi ketua di Madinah. Menyebabkan dia ni nampak orang Islam kuat. Islam berkuasa. Nak lawan terang-terangan, cari penyakit. Dia pun mengaku Islam, dalam hatinya benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Masjid Nabawi, puji Nabi Muhammad, dalam hati cari peluang nak laga-lagakan orang Islam. Inilah asal-usul DNA nifak ni. Jadi bila Nabi siap tentera nak kepung Bani Qainuqa, Abdullah bin Salam inilah yang datang jumpa Nabi, pujuk Nabi. Dia ni, saya baik dengan dia orang ni, janganlah serang dia orang, janganlah serang, kita baik. Tengok munafik dengan Yahudi ni, dia mengaku Islam. Kemudian dia pujuk Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata, boleh, tapi kena keluar dari Madinah. Tengok, keluar. Inilah dipanggil ijla' yang pertama. Apabila Yahudi ni langgar perjanjian, bunuh orang Islam, ganggu maruah orang Islam, ini Rasulullah bertegas, keluar dari sini, dari Madinah. Tidak boleh bawa keluar senjata, emas, perak tinggal. Yang boleh keluar makanan, pakaian dan barang setakat boleh naik unta, keluar dari Madinah. Tengok Rasulullah bertegas. Dan Bani Qainuqa pun keluar. Ada sebahagian lari ke negeri Syam, ada sebahagian dilari ke satu tempat di utara Madinah 170 km, satu tempat namanya Khaybar. Yahudi pergi duduk situ, Bani Qainuqa. Yang kedua, saya nak pendekkan cerita. Yahudi di Madinah ada satu grup lagi, Yahudi Bani Nadir. Ni pun jahat juga. Bani Nadir adalah satu hari tu dia orang ada perbincangan apa dengan Rasulullah. Panggil Rasulullah, okay, Muhammad, mu tunggu dulu kat rumah kami ni, kat sini kejap. Dia masuk dalam pakat, nak lempar batu besar. Kau ambil batu besar, jatuh atas kepala Muhammad, kita bunuh Muhammad. Ni Bani Nadir. Jibril bagi tahu kat Rasulullah, Rasulullah terus lari. Tapi pengkhianatan ini, nak bunuh Nabi, konspirasi nak bunuh Nabi. Sekali lagi Nabi siapkan tentera untuk kepung Bani Nadir ini. Dan masa ni Bani Nadir dia nak lawan. Sebab apa? Abdullah bin Ubay bin Salul munafik tadi pergi jumpa Bani Nadir. Dia kata, jangan lari, lawan je Muhammad. Kita orang pun akan tolong you. I ada grup I akan tolong you. Dan mereka ni masa Nabi nak perang, munafik tak apa muka, mau lari senyap. Dan ada Yahudi yang dibunuh. Dan akhirnya Yahudi ni mengalah, mengaku kalah. Rasulullah halau keluar dari Madinah. Dan halau keluar, begitulah Bani Nadir ni sebahagiannya pergi lari duduk di Khaybar, sebahagian lari ke negeri Syam. Hingga satu lagi Bani Quraidah di selatan Madinah. Okey. Tempoh ni berlaku perang yang kali parit tu. Gali parit itu berlaku pada tahun ke-5 Nabi duduk di Madinah. Okey, tahun ke-5. Tahun ke-5 Gali parit. Macam mana berlaku peristiwa Gali parit ni? Yahudi yang duduk berkumpul di Khaybar tadi. Khaybar ni 170 km ke utara Madinah. Yahudi yang duduk di Khaybar ini 20 orang keluar, mereka berpakat dengan munafik yang duduk di Madinah. Dan mereka pun di Madinah, Yahudi 20 orang ni pergi ke Mekah, jumpa musyrikin Mekah. Abu Sufyan, Abu Jahal mati dah dalam perang Badar, Abu Lahab mati dah, maksudnya Abu Sufyan. 20 orang Yahudi Khaybar pergi jumpa orang Mekah. Wahai orang Mekah, jomlah kita serang Madinah. Kami bantu dari utara, kamu sini, kita akan kumpul lagi kabilah-kabilah Arab lain lagi. Kita akan berpakat dengan Bani Quraidah yang ada dalam Madinah, di selatan Madinah, serang dari belakang, kita kepung Madinah. Ini kerja Yahudi Khaybar. Orang Mekah setuju.
Lepas tu pergi jumpa Arab, Ghatafan setuju. Munafik dari Madinah. Tengok orang munafik duduk dalam negara orang Islam, pergi masjid mengaku Islam, tapi pakat jadi tali barut musuh Islam lagi dua. Dan Yahudi ni, inilah yang dipanggil Ahzab, pakatan. Yahudi, puak-puak musuh Islam ni untuk hentam Islam, mereka bergabung. Inilah Ahzab. Mereka bergabung. Lalu Nabi Muhammad buat parik tadi, dia orang tak nak masuk, tapi Yahudi ni pergi pujuk Bani Quraidah, serang orang Islam dari dalam Madinah, dari sebelah selatan. Masa ni lah yang cerita Safiyah, mak saudara Nabi, bila Yahudi dari Bani Quraidah nak panjat benteng, nak serang orang perempuan dan anak-anak kecil dalam Madinah ni, Safiyah pegang Yahudi semelih dan lempar kepala Yahudi, sehingga Yahudi yang Bani Quraidah yang nak serang di belakang ni semua lari. Dia kata Muhammad meninggalkan tentera di sini. Rupanya seorang perempuan, Safiyah. Ini Mujahidah Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi. Orang perempuan hebat. Tapi jangan sembelih leher tu lelaki, suami sendiri. Mana dia itu masuk cerita perang Ahzab. Jadi Bani Quraidah langgar perjanjian. Yahudi Khaybar pakat. Panjang cerita perang Ahzab. Tapi selesai perang Ahzab, Islam tak kalah, tentera lari balik ke Madinah, Yahudi jadi balik. Okey, tahun ke-5. Tahun ke-6 Nabi duduk di Madinah. Nabi pergi buat umrah. Yang nak buat umrah Hudaybiyah. Tak boleh pergi umrah, buat perjanjian Hudaybiyah. Bila saya sebut umrah ni, Nabi di Madinah, bersama 1,400 orang sahabat pergi ke Mekah nak buat umrah, kena tahan, musyrikin Mekah tak benar masuk, berlaku perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ni antara syarat perjanjiannya ialah gencatan senjata 10 tahun. Tak ada perang Mekah ke Madinah. Okey. Jadi Nabi berbalik tahun ke-6, masuk tahun depan tahun ke-7, Nabi duduk di Madinah. Sekarang ni tak ada perang dengan Madinah. So Nabi nak buat apa? Inilah masanya nak bertindak dengan Yahudi Khaybar yang rancang. Tengok Rasulullah ni bukan ajar sembahyang, puasa, qiyamul lail, buat haji umrah je. Ini keselamatan negara. Bila dah tak ada gangguan, dah dengan Mekah ni okey, sekarang ni kena selesai lagi, tak boleh biarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapkan tentera untuk pergi serang Khaybar. Khaybar, saya nak ringkaskan cerita. Khaybar dia macam kita kata satu kawasan, dia ada 3 kawasan besar dalam Khaybar. Nama dia Qismun Natah, macam mukim lah, mukim. An-Natah, Al-Katibah, Ash-Shaq, dalam kawasan Khaybar ini. 3 tempat besar. 3 tempat besar ini, setiap di Natah dia ada husun, fortress. Fortress ni apa? Kubu. Orang Yahudi dia orang suka buat kubu. Siapa pergi melancong tempat negeri-negeri Arab kan ada kubu-kubu tu, Yahudi dia suka buat kubu. Jadi di An-Natah ada 3 kubu besar, Al-Katibah ada 3 kubu besar, Ash-Shaq paling hujung ada 2 kubu besar. Yang paling utama sekali atas bukit yang paling kuat, kubu. Dia orang ada tentera, ada makanan, ada pakaian. Mana kalau kena kepung, dia orang boleh bertahan, duduk dalam, ada supply cukup. Jadi Nabi gerakkan para sahabat 1,400 orang yang menyertai perjanjian Hudaybiyah. Nabi kata, esok kharibat Khaybar, Allahu Akbar, Nabi sebut. Esok akan hancur Khaybar. Aku akan beri rayah, bendera ataupun panji perang ni esok kepada seorang yang Allah Ta'ala akan buka Khaybar di tangannya. Dan dia ini adalah orang yang sayangkan Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul sayangkan dia. Malam tu para sahabat tak lena tidur. Siapa nak dapat ni? Siapa nak dapat? Siapa nak dapat esok? Sebab Rasulullah sebut, aku akan berikan bendera ni kepada
dia yang Allah akan bukakan Khaybar di tangannya. Hebat dah. Dan dia ini yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Dia ni sayangkan Allah dan Rasul, dan Allah Rasul pun sayang dia. Allah. Kata Sayyidina Umar malam tu, aku nak sangat bagi kat aku lah esok, dan tidak pernah aku mengharapkan jawatan, melainkan kali ni sekali aku nak jawatan. Aku tak pernah cita-cita nak jawatan, melainkan pada kali ni aku nak sangat. Sebab bukan nak pada jawatan tu, nak pada spek yang Nabi sebut tadi, muasafat. Esok pagi Rasulullah kata, "Aina Ali bin Abi Talib?" Mana Sayyidina Ali? Lalu orang bagi tahu, Sayyidina Ali yashtaki min ar-ramad, sakit mata. Rasulullah, Sayyidina Ali ada sakit mata. Rasulullah kata, bawa dia mai sini. Lalu dia bawa Sayyidina Ali, sakit mata. Rasulullah ludahkan di mata Sayyidina Ali, dan dengan izin Allah sembuh mata dia. Sembuh mata Sayyidina Ali. Kita kalau ada kawan-kawan sakit mata, bawa pergi klinik tau. Jangan waktu mukjizat Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Ali, Rasulullah kata, ya Ali, ala rislik, wahai Ali, jangan gopoh. Pergi ke Khaybar, pergi ke dia orang punya kubu-kubu ini, ajak dulu dia orang masuk Islam. Ud'uhum ila al-Islam, ajak dia orang masuk Islam. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Wahai Ali, kalau ada orang diberi hidayah sebab kamu, ada seorang diberi hidayah sebab usaha kita, lebih baik daripada kita dapat unta merah. Masa ni lah hadis tu. Unta merah tu kenderaan paling mahal. Ada Sayyidina Ali pun, saya rekahkan cerita. Sayyidina Ali mengetui dulu gerak dia sebelum perang ni, yang satu lawan satu dulu. Ada seorang gedebel Yahudi tu muncul, lawan satu lawan satu dengan Sayyidina Ali. Dia nak lawan Sayyidina Ali. Dia belum lawan ni, dia ada syair dulu. Arhab nama dia, marhab. Nama dia marhab. Dia bersyair, aku paling gagah, aku dah selalu perang, aku dah bunuh orang. Sayyidina Ali pun lawan syair, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Akulah yang mak aku pernah namakan aku ni sebagai singa masa aku kecil dulu. Sayyidina Ali, ini mak, penting mak didik anak dengan semangat. Jadi Sayyidina Ali, maknanya dia tengah okey lawan, sekali mari. Jadi ulama sebut seperti dia dicipta tanpa kepala. Maksudnya orang hebat ni prak sekali je jatuh dah kepala. Macam Islam Makassar bawah ni, round 1 dia dah kena TKO dah. Tak tengok kan? Tak tengok UFC. UFC bawah ni anak murid Khabib kan, pusingan pertama tong malu tu atas kepala tu menang dah. Islam Makassar nama dia. Tak tengok je. Itu cerita wrestling lah, UFC. Mana pusingan pertama Sayyidina Ali, jatuh kepala tu. Lepas tu muncul adik dia seorang lagi, dan seorang sahabat lagi, Zubair bin Awam, suami pada Asma binti Abi Bakar, juga lawan. Matinya tu barulah perang berlaku, dan tentera Islam dapat tawan kubu yang pertama, kubu yang kedua, kubu yang ketiga. Dia orang lari ke belakang, dapat kising. Mukim yang pertama tadi, Qismun Natah, dapat tawan. Dia pergi ke kubu belakang, tentera Islam serang, dapat tawan kubu ketiga, keempat, kelima. Dia balik ke tempat yang terakhir tu, Qismul Syaq, mungkin yang terakhir dan yang paling kuat, atas bukit besar. Memang dia orang kira, sebab bila orang Islam mari dia boleh panah. Masa tu diguna menjanik plastik ni, kayu. Dan akhirnya tentera Islam dapat tawan kubu yang terakhir di Khaybar ini, bunuh tentera Yahudi, dan dapat tawan perempuan, anak-anak kecil, dan ada yang masih hidup. Rasulullah SAW bagi peluang pada mereka ni untuk lari keluar dari Khaybar, dihalau juga dari Khaybar. Dan Rasulullah kata tak boleh bawa senjata dan emas dan perak, tak boleh. Bawa makanan, pakaian yang boleh naik unta, beredar dari sini. Ini arahan.
Lalu di kalangan ramai-ramai ni ada 2 orang Yahudi yang bawa juga emas. Sebab dia sayang bitih. Dia buat duit selama ni, dia bawa, dan 2 orang ni ditangkap oleh tentera Islam dan 2 orang ini dibunuh. Sebab dia langgar. Nak bagi tahu Islam ada juga masa tegas, masa perang. Lalu larilah mereka bertempiaran, lari dari bumi Khaybar. Inilah kita, wahai anak muda, bila kita demo, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Ini maksud dia. Khaybar, Khaybar. Hei Yahudi, ingat cerita Khaybar dulu, ingat cerita Khaybar dulu. Ini maksud dia. Itu maksud Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad, tentera Muhammad, sawfa ya'ud, akan kembali. Jadi sekarang dia tak sebut akan kembali dah. Bada'a ya'ud, sudah kembali. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Khaybar, wahai Yahudi, ingat Khaybar, ingat Khaybar. Dan Yahudi bila sebut tentang Khaybar ni, dia jadi kecil perut. Kan? Macam mana ni nak habis ni lagi semangat pula rasa ni. Ya Allah. Maksudnya Khaybar, Khaybar ya Yahud, bahawa kubu-kubu 1, 2, 3 tawar bertempiaran lagi. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad bada'a ya'ud, tentera Muhammad kembali muncul sekarang. Apa ustaz itu? Ni baru selesai mukaddimah Maulidur Rasul. Saya nak bagi tahunya sebenarnya, bila bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena baca sejarah. Ya, ramai kadang-kadang ustaz ramai ceramah Maulidur Rasul ni, Rasulullah dalam rumah tangga penting, Rasulullah dalam kejiranan penting, dalam akhlak penting, dalam ibadah, zikir, doa dan sebagainya, semua itu penting. Semua penting. Jadi bagusnya buat banyak program Maulidur Rasul ni. Kadang-kadang ada surau sana buat pula, pada masjid sana buat pula, kita pergi. Ustaz ni sebut benda ni, ustaz ni sebut aspek ni. Lagi banyak kita tahu. Lagi banyak kita tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata jangan terikat dengan tarikh. Surau ni buat, kita pergi. Dalam radio Hakim kita dengar. Dalam TV pula ada forum, kita dengar. Masuk kat masjid sana buat forum, kita dengar. Ustaz ni kuliah suruh, kita dengar. Lagi banyak kita dengar, lagi ramai ustaz, lagi banyak kita tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena amal lah. Kita kena amal sedikit sebanyak pada baginda, dan juga kita kena fahami. Dan sebenarnya kalau kita baca sejarah, kita akan faham bagaimana Rasulullah berhadapan. Ada masa Rasulullah tegas, ada masa Rasulullah mendoakan, ada masa Rasulullah perang, ada masa Rasulullah jatuhkan hukuman. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan selamanya nak jaga hati. Nanti apa kata bukan Islam. Ada zaman begitu. Ada zaman masa kat Mekah. Ada zaman, ada masa Nabi berdakwah. Ada masa Nabi bertegas. Sebab tu bila kita baca sejarah, kita akan faham. Sebab tu Quran tu 30 juzuk. Sebab tu sejarah 23 tahun. Ulama ada masanya dia bertindak begini, ada masanya begini, ada masanya begini. Kenapa? Kalau baca sejarah Rasulullah begitu. Ada masa Rasulullah bertegas, ada masa Rasulullah memujuk, ada masa Rasulullah memaafkan. Macam contoh, sambung lagi contoh. Yang bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib siapa? Yang dalam perang Uhud tu kan? Wahsy. Wahsy ni seorang hamba dari Mekah, yang tokoh besar kata, wahai Wahsy, mau pergi bunuh Hamzah. Bunuh Hamzah, aku merdekakan kamu. Wahsy ni sniper guna tombak. Jadi dia dalam perang Uhud, dia bawa tombak dia tak cari orang lain. Dia tak peduli orang lain, cuma cari mana Hamzah. Saat nampak Hamzah, dia pergi duduk tu, lepas dia bunuh Hamzah, dia balik. Dan akhirnya Wahsy ni memeluk Islam. Bila Nabi membuka kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, Nabi buka kota Mekah, Wahsy memeluk Islam. Wahsy datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Kamu Wahsy?"
Ya, saya Wahsy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang, teringat ke arwah Hamzah, pak saudara dia. Dan tanya Wahsy, macam mana kamu bunuh Hamzah? Wahsy pun cerita, wahai Rasulullah, saya pergi perang Uhud tu, saya tak ada niat lain, saya cari Hamzah je. Sebab saya ditawarkan bebas kalau saya bunuh Hamzah. Bila saya nampak Hamzah, saya kemaskan kedudukan kaki saya pun lontar tombak, terkena di dada Hamzah. Rasulullah sedih. Tengok Rasulullah sedih. Wahsy masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Islam Wahsy. Rasulullah tidak berdendam. Cuma Rasulullah kata, Wahsy, kau pergi, jangan bagi aku lihat muka kau lagi selepas ini. Sallallahu alaihi wasallam. Wahsy pula ikhlas nak masuk Islam, sentiasa hadir majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Wahsy duduk di belakang-belakang sahabat, macam duduk minta celah tu. Tapi ni bukan sebab dia bunuh saudara saya. Jadi Wahsy dia duduk di belakang sahabat, dia ikhlas hadir majlis Nabi. Rasulullah pula tidak berdendam, memaafkan, menerima Islam. Tetapi sebagai manusia ada juga. Abu Putih kata, I can forgive but I cannot forget. Bang, saya boleh maaf abang, tapi saya tak lupa apa cakap dulu. Yelah, saya maaf bang. Yang abang buat dulu, jangan ada ingat sangat. Sebab tu kalau ada macam tu, ada orang dia bercerai, lepas bercerai, tak apalah, maaf kata nak fikir dah. Jangan duduk stalker lagi Facebook dia, jangan duduk intai lagi Instagram dia. Cerai dah secara lah. Ni kan, dulu bisnes sekali, okey saya putus dah dia, biarlah dia buat bisnes, saya dah maaf dia, tak nak panjang dah. Lepas tu jangan duduk intai lagi dia. Syaitan akan buka balik pemusuhan. Rasulullah maafkan Wahsy, Rasulullah terima Islam Wahsy. Tapi sebagai manusia, Rasulullah kata, Wahsy, aku tak nampak muka kau lepas. Ni maknanya kita, kalau kita 23 tahun ni nak politik, nak dakwah, nak bisnes, nak dengan bukan Islam, dengan musuh Islam, orang dulu lawan Islam, masuk Islam, semua ada. Sebab tu ulama mereka bertindak berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, dalam suasana zaman yang mencabar sekarang. Para ulama lah mereka ijtihad. Kadang-kadang kita hari ni, Nabi 23 tahun ni, hak kita tahu 3-4 hari. Ulama cakap begini, kita kutuk makin hamun ulama dalam Facebook, tak tahu apa. Ini zaman fitnah sekarang. Jangan kita cepat. Kadang-kadang tindakan, kalau kita kaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak dah ada kalanya sahabat-sahabat tak nampak tindakan Rasulullah, kemudian baru tahu, oh punya ada strategi yang tak difahami. Itu seronok kalau kita baca sirah ni. Jadi satu perkara lagi sebelum akhir, saya nak share satu perkara lagi juga daripada saya baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya ni ada penyakit sikit, saya ada penyakit resdung yang teruk, sinus. Resdung. Kadang-kadang saya kena batal kuliah subuh. Bak pahit bocor ni, tak boleh nak kuliah, tak nak jadi imam pun. Dia baca hadis Nabi, dia cerita tahun 2013. Baca hadis Nabi, habbatus sauda, ubat segala penyakit kecuali mati. Dan saya duduk makan ubat klinik, resdung, makan ubat klinik, dia kering. Lepas tu kita makan budu, belacar pula, makan udang, sotong, bersih balik. Baca hadis habbatus sauda, ubat segala penyakit ni, saya pun makan habbatus sauda tahun 2013. Saya makan, dia jadi bersih, berhinguh, berkahak, saya demam 3 hari. Sepanjang saya demam tu, keluar hinguh teruk ni, rupa-rupanya dia buang. Lepas minggu, 2 minggu semakin okey, dan sampai sekarang alhamdulillah, nak makan belacan ke, nak makan udang, sotong ke, alhamdulillah Allah bagi sembuh.
Amah Abad Sauda. Isteri saya masa tu duk buat PhD. Selalu migraine, sakit kepala. Bang, tarik rambut. Kita orang suruh tarik rambut, dia tarik je lah. Saya kata dah, saya ni lega dah. Ni terai lah Amah ni Batu Sauda ni. Nabi kata ubat segala penyakit. Sebab kalau siapa Google, secara saintifik, black seed dia menguatkan immune sistem badan. Dia lawan penyakit. Jadi isteri saya pun makan. Tapi orang migraine, dia tak ada jadi macam demam tadi. Berkahak boleh benda. Orang migraine lepas, tapi lambat sikit. Sebulan setengah dia semakin kurang. Dan Allah bagi sembuhlah isteri saya, kakak saya cikgu sekolah, mak mertua saya cikgu sekolah. 3 orang ni semua migraine. Pakar migraine dalam keluarga kami. Saya suruh makan semua dan alhamdulillah Allah bagi sembuh. Sejak daripada tu 2014, saya pergilah mana-mana surau, masjid, pejabat saya di ceramah, saya kempen orang. Ajak amalkan. Dan subhanallah, rasa sangat seronok bila orang cerita balik kat saya. Ada macam-macam ni ustaz. Dulu acik sakit lutut ustaz. Bangun tidur pagi, kaki kebas. Lepas amal Batu Sauda ni jadi bangun laju nak semayang, nak turun tangga lega, sakit-sakit pinggang, sakit lutut ni ustaz. Lepas amal, saya kata ni acik, niat nak amal yang Nabi anjurkan. Moga-moga nak ibadat tu selesa. Banyak lagi lah. Yang orang lelaki ada sakit benda tu tak boleh makan kacang, daging banyak tu. Go out. Yang go out ni, tapi kalau dia makan Batu Sauda, sakit jadi 2-3 hari dia akan cucuk, berasa macam mencucuk. Kemudian dia akan berak, keluar lendir banyak, lendir kecil banyak, uric acid tu keluar. Alhamdulillah daripada 2014 sampai sekarang saya pergi mana-mana, saya duduk kempen. Yang ada asma, anak-anak yang ada lelah, bila dia amal Batu Sauda ni dia jadi keluar melalui kahak. Dia juga ibu-ibu banyak cerita kat saya, yang anak-anak perempuan ni, yang bila dia tak boleh semayang tu, Zul, yang sakit perut tu, sesungguh. Masa dia tak boleh semayang tu kan, sesungguh tu. Alhamdulillah ustaz. Oh tidak selalu duduk pelipat sakit perut. Lepas dia amat, dia satu lagi yang head tak menentu ni, on off. Bulan Ramadan pening kepala dia, irregular period. Head dia kadang ada, tak ada, adalah balik. Bila dia makan Batu Sauda, flush dia tu akan, sistem dia cantik je. Dah banyak lagi lah. Lepas tu baru-baru ni bila lepas musim COVID baru ni, ramai yang duduk biasa beli. Sebab yang saya jual tu dalam kapsul. Ramai yang datang, mak-mak ayah ni ustaz, saya ada anak-anak darjah 1, darjah 2 ni susah nak telan kapsul. Saya buat baru-baru ni dalam sachet. Ini khusus untuk anak-anak. Sebab saya pun ada anak kecil. Saya letak Batu Sauda, letak madu, kurma, buah delima sikit. Jadi dia koyak makan, sedap. Ini kalau jenis budak-budak yang dia beringus, hingus bersin pagi-pagi, ada ulcer dalam mulut, sangat-sangat sesuai. Alhamdulillah. Dan kalau yang dewasa pun ada juga dalam sesi tu. Sajalah saya ambil kesempatan. Yang terbaru ni, orang yang dah kena COVID sembuh. Lepas tu dia, tapi pernafasan tak berapa nak lancar. Ini dia amal Batu Sauda tu, alhamdulillah dah mula boleh jogging dah, alhamdulillah. Saja betul lah saya datang ni ambil kesempatan. Kalau ada di kalangan kita rasa nak cuba amal, saya ada bawa, memang saya bawa mana-mana saya pergi. Sebab dulu kita dah cerita, orang tanya mana ni ustaz? Tak cerita je. Ni kita bawa sekali. Kalau ada yang rasa nak cuba amal, ada pembantu saya dekat luar sana, lepas-lepas semayang tu boleh tengok. Nampak ada meja cantik kat luar tu, ada atap lagi, ada di situ. Situ lah, boleh lah nanti lepas-lepas semayang nanti. Cuma nampak agak ramai sikit malam ni, setakat yang ada lah. Kita niat nak amal, moga-moga yang Nabi anjur, dan juga moga-moga badan kita pun sihat insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz di atas perkongsian ilmu dan juga manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan tadi dapat kita amalkan di kehidupan kita insya-Allah. Dan selepas isyak ini jangan lupa pukul 2 ada hidangan makanan yang disediakan oleh pihak surau. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.